Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali murid-murid. Seperti biasa, sebelum belajar kita ni baca doa dulu. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey. Masih ingat tajuk pelajaran minggu lepas? Kita ni belajar tentang tajuk bermain dan adab bermain. Cikgu harap semua masih ingat apa maksud bermain. Cuba, siapa tahu? Okey, bermain ialah melakukan sesuatu untuk bersenang-senang atau bersuka-suka. Manakala siapa ingat di antara adab bermain? Macam kamu, cikgu rasa memang kamu setiap hari bermain. Apa adab kamu bermain? Okey, adab bermain salah satunya ialah berpakaian sopan dan menutup aurat. Seterusnya, apa lagi? Bermain di tempat yang sesuai. Okey, itu adalah di antara adab bermain. Tapi mingguan ni kita akan belajar lagi tajuk seterusnya, iaitu larangan ketika bermain. Okey, seterusnya kamu baca tajuk larangan ketika bermain. Cuba lihat ni. Ini adalah gambar orang bermain. Bermain apa tu? Bermain bola. Okey, larangan ni biasanya apa? Yang bolehkah atau indah boleh? Jadi larangan maksudnya indah boleh buat. Jangan dilakukan. Okay, kadang-kadang ada masanya kita ni bermainkan, tapi bapa mama kita ni melarang. Tentu ada sebab mengapa kita ni dilarang ketika itu, semasa kita ni bermain itu mengapa dilarang. Okey, kita ni baca sama-sama. Ketika bermain, kita dilarang daripada melakukan perkara-perkara berikut. Apa dia? Yang pertama ialah berpakaian tidak sopan dan mendedahkan aurat. Kita ni sebagai orang Islam, walaupun kita ni bersuka-suka, bersenang-senang, kalau kita ni bermain dengan orang yang bukan mahram kita ni, jadi kita ni mesti tutup aurat. Jangan sekali-kali berdedahkan aurat itu. Okey, kalau katanya adik-beradik, itu okey tu. Tapi ada juga had-hadnya. Okey, seterusnya yang kedua ialah kalau kita ni bermain, jangan terlalu leka sehingga mengabaikan kewajipan. Artinya bermain cikgu anda dilarang. Tapi kalau sudah terlalu leka, terlalu siok berhabis, anda sadarkan lagi apa, ada kerja rumah anda peduli, sembahyang pun tinggal, kan bermain saja. Jadi itu dilarang tu. Ingat, mungkin kamu masa ini suka kamu main game. Main game cikgu boleh. Tapi jangan terlalu seronok sehingga sampai kepada sejam, 2 jam. Sehingga mengabaikan kewajipan. Kewajipan kita ni kalau sebagai anak murid, apa? Belajar. Okay? Kan kebanyakan ni masa ni belajar online. Walaupun cikgu nak melihat. Okay? Walaupun cikgu nak melihat, tapi kamu mesti juga buat kerja tu. Okey, ingat kalau masa bermain jangan
terlalu leka. Okey, seterusnya ialah yang ketiga. Yang ketiga, apa lagi tu yang dilarang tu? Kalau lihat gambarnya tu, berapa tu? Yang seorang tu menangis. Yang seorang tu marah usulnya. Tani lihat gambarnya ni, ialah orang ni berkelahi ni. Cuba lihat nah. Yang dilarang itu ialah berkelahi dan berkelakuan kurang sopan. Okey, itu dilarang. Jangan berkelahi. Memanglah kadang-kadang ada kalau bermain tu ndak mau kalah. Ndak mau kalah, main bertumbuk lagi. Indah boleh tu. Jadi ingat yang ketiga tadi berkelahi dan berkelakuan kurang sopan. Itu yang dilarang juga. Seterusnya ialah yang keempat, menipu dan melanggar peraturan permainan. Menipu dan melanggar peraturan permainan. Kan masing-masing kalau permainan bola ke ada peraturan kan tak? Kalau main apa sajalah, tentu ada peraturannya. Jadi kalau ada peraturan, ikut. Jangan menipu. Okey? Kalau menipu atau melanggar tu, salah satunya pun hukumnya adalah berdosa. Ingat. Dan seterusnya ialah yang dilarang lagi, yang kelima, membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Okey, apa tadi? Membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jadi masa bermain itu perlu kita ni jaga keselamatan kan. Ingatkan narator, salah satu daripada adab bermain mengutamakan keselamatan. Jadinya yang dilarang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau sudah kita ni bertumbuk berapa tu. Bukannya seorang saja bahaya. Ataupun masa dalam bermain tu kamu bermain di tempat sesuai. Bermain bola sepatutnya di mana? Di padang kan? Ni bermain hampir jalan raya. Kan menganu tu lagi tu, kan menangkap bola tu lagi. Ujung-ujungnya ada kereta melintas, terlanggar. Jadi kan bukankah membahayakan diri sendiri tu? Bukannya diri sendiri saja, bahkan orang lain pun, orang daripada pedah melintas jalan pun menyusahkan. Jadi itu membahayakan. Tiba-tiba kan membrek. Wah, ia pun ujung-ujungnya ia ke mana, kamu ke mana. Okey ingat itu adalah di antara larangan ketika bermain. Okey, ingat. Dan seterusnya. Tajuk seterusnya yang akan kita ni pelajari mingguan ni ialah kelebihan bermain. Apa maksud kelebihan? Maksud kelebihan ialah apa bagusnya bermain itu. Apa bagusnya? Apa kelebihannya? Okey, kelebihan bermain, cuba lihat di sini. Kita ni baca sama-sama. Ini adalah gambar-gambar orang bermain. Ada main biskal, main apa nama itu? Tenis dia, main belusir atau apa. Jadi ni adalah kelebihan, untungnya bermain itu apa? Kalau bagi kamu, apa rasa kamu? Cuba kalau anda tahu, cuba baca ni. Apa ni? Baca sama-sama. Bermain itu mempunyai banyak kelebihan jika kita mematuhi adab-adabnya. Antaranya ialah, ini kelebihannya. Tadi baca yang kuning atau apa tu.
melatih diri supaya bersifat sabar dan berdisiplin. Jadinya melatih supaya bersifat sabar dan berdisiplin. Contoh, kita ni contohkan permainan bola. Paling senang bola. Okey? Masa main bola tu kan kadang-kadang masa tali belusir-belusir kan menandang bola tu berabut kan tu. Jadi kalau ikutkan hati, sebab itu dah kadang-kadang boleh jadi kelahi, boleh bertumbuk. Jadi dari permainan itu kita ni melatih kita ni sabar. Ni bukan anunya ni. Bukan untuk masanya kan melawan siapa siapa jago. Okey? Dan seterusnya supaya kita ni pandai berdisiplin. Kan kalau bermain itu mesti ikut peraturan kan? Anda kan suka-suka keluar padang sudah. Bola tu keluar padang. Sebab itu masa bermain bola tu ada referee bahapa kan tu. Itu semata-mata disiplin bermain dah. Okey, seterusnya apa? Menyihatkan badan dan fikiran. Kan kalau kita di permainan ni badan kita ni pergerakan je tu. Jadi kemudian kita ni memikirkan fikiran. Mesti kita ni berfikir dalam tadi bermain. Kalau misalnya main main bola lah saja. Kalau tadi masa main bola tu kan, nak kan tandang saja. Tadi misalnya kalau main bola tu paling-paling 2 tim kan tu, 2 pasukan. Kalau kau pasukan apa? Anda kan suka-suka kau menandang, aku arah sinilah saja. Ni ya banyak sudah gol, aku ikut sini saja. Mana boleh macam tu. Masing-masing ada timnya. Okey, jadi itu masa bermain itu juga mesti kita ni fizikal dan mental itu mesti jalan. Jadi saat itulah ia boleh menyihatkan badan kita ni, bukan saja badan, bahkan menyihatkan fikiran. Okey, seterusnya lagi ialah mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, bermain boleh mengeratkan hubungan silaturahim sebab kita ni sama-sama bermain ke tu. Jadi terutama kalau misalnya anda kiralah bermain itu sama family ke, sama kawan ke, kan selalu sama-sama, jadi boleh mengeratkan atau merapatkan hubungan silaturahim. Kelebihan seterusnya ialah menghiburkan dan menyenangkan hati. Menghibur dan menyenangkan hati. Siapa bermain bukan kan menghiburkan hati atau bukannya bermain tu bermain sasak dia pulang, stres dia pulang. Jadi itu bukan masuk kelebihan bermain tu. Ingat kelebihan bermain, tujuan kan kamu tahu kan arti bermain itu ialah bersenang-senang atau bersuka-suka. Jadi dengan sendirinya boleh dengan bermain kita ni boleh menghiburkan dan menyenangkan hati. Dan seterusnya memupuk semangat kerjasama. Kerjasama artinya kalau macam main bola tadi. Kalau main bola kan, kalau pasukan ni mesti semangat untuk bekerjasama. Sama-sama akan menggolkan timnya. Tim kami mesti menang. Tim sebuah itu pun kan menang juga. Jadi kalau ada semangat kerjasama itu, jadi itu menunjukkan kita ni sudah ada perasaan kerja sama. Itu memupuk semangat kerja sama. Okey, boleh faham? Okey, bagi cikgu untuk mingguan ni setakat itu saja, iaitu 2 tajuk tadi. Tajuk pertama tadi apa?
larangan ketika bermain. Dan tajuk kedua ialah kelebihan bermain. Okey, seperti biasa kita ni baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.